Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala Asy-Syekhul Mu'allif Al-Imamu Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa aqulu wa billahi taufiq ya talibal khalasi wal ibadati alaika awwalan waffaqaka Allahu bil ilmi fa innahu al-qutbu wa alaihi madaru. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang pertama, anjuran Masjid Bukit Indah Ampang, menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, ataupun tata cara ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 23 ya, kalau yang versi terjemahan, dan muka surat 12 versi bahasa Arab, iaitu masuk kepada Aqabah ataupun dakian yang pertama dari 7 Aqabah. Ya, orang yang nak menjadi ahli ibadah perlu dia itu berjaya mendaki 7 dakian. Al-Aqabatul Ula wahia Aqabatul Ilmi. Aqabah yang pertama ataupun dakian yang pertama adalah Aqabatul Ilmi, dakian ilmu. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, lalu saya itu berkata atau berpesan, wabillahi taufiq, ya, apapun taufik itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita hanya boleh menasihati, kita boleh berpesan, kita boleh menyampaikan, tetapi yang menentukan seseorang hamba itu berbuat sesuai dengan ridha Allah adalah Allah juga. Ya. Lalu Imam Ghazali berkata, ya talibal khalasi wal ibadati, wahai orang yang menuntut keselamatan, yakni dari murka Allah dan selamat dari azab Allah, dan yang menuntut ibadah. Orang ni dia nak selamat dan dia nak beribadah. Alaika awalan, maka wajib ke atas kamu mula-mula sekali. Nombor 1, first step dia apa? Waffaqaka Allah, moga-moga Allah memberi taufik kepada kamu, iaitulah ilmu. Jangan kita itu bila nak jadi ahli ibadah, kita pergi kepada amal dahulu. Memang amal itu penting. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Dalam Al-Quran selalu digandingkan iman itu dengan amal. Tetapi amal itu dia mengikut kepada ilmu. Ilmu itu menjadi imam kepada amal, lalu amal itu perlu ikut kepada ilmu. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dalam matan Zubad ibn Raslan
Disebutkan barang siapa yang tanpa ilmu beramal ia, amalnya tertolak, tidak diterima, jadi sia-sia. Kerana apa? Kerana ilmu itulah yang menjadi paksi, dan di atas ilmulah menjadi tempat perpusingan ibadah. Mana ibadah itu jadi sah atau jadi batal bergantung kepada adakah dilakukan berdasarkan ilmu ataupun berdasar tiru semata-mata. Qala rahimallahu taala wa'lam anal ilma wal ibadata jauharani. Lalu selepas Imam Ghazali menekankan bahawa dakian yang pertama nombor satu adalah ilmu, lalu Imam Ghazali rahimahullah taala membawa kepada hakikat, ketahuilah bahawa ilmu dan ibadah itu merupakan dua permata yang berharga. Terus dispel, terus buang kod-kod ada bayangan hanya ilmu saja sudah memadai, hanya ilmu saja yang penting, tak perlu beramal, jadi kita ada ilmu. Jadi untuk membuang persepsi yang sebegitu, awal-awal lagi Imam Ghazali rahimahullah taala telah menyebut bahawa kedua-duanya itu berharga. Ilmu berharga, ibadah juga merupakan permata yang berharga. Li ajlihi ma kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'zil wa'izin. Kerana kedua-dua inilah, kerana ilmu dan ibadahlah, maka segala apa yang kamu lihat dan kamu dengar dari karangan dari yang ditulis oleh para pengarang, yang kamu dengar dan lihat daripada pengajaran yang diajar oleh guru, nasihat yang diberikan oleh orang yang menasihati, semuanya kerana ilmu dan ibadah. Bal li ajlihi ma unzilatil kutubu, bahkan kerana ilmu dan ibadahlah diturunkan kitab-kitab suci. Wa ursilatir rusulu, dan kerana ilmu dan ibadahlah diutuskan para rasul. Bal li ajlihi ma khuliqatis samawati wal ardu wa ma fihinna minal khalqi, bahkan kerana ilmu dan ibadahlah diciptakan langit dan bumi, dan apa segala yang ada antara keduanya itu adalah kerana ilmu dan ibadah. Mana dalil? Mana dalil kata langit dan bumi ini diciptakan kerana ilmu dan ibadah? Qala rahimallahu ta'ala wa ta'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla. Cuba perhatikan dua ayat suci dalam Al-Quran. Ihdahuma qawluhu jalla zikruhu Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini dalil menunjukkan bahawa langit dan bumi ini diciptakan untuk ilmu. Allah lah yang menciptakan 7 bertanda langit, dan demikian bumi juga sama seperti langit, mana 7 lapis juga. Dan antara keduanya inilah turunnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala li ta'lamu, supaya kamu itu punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa Allah Ta'ala di atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Jadi cipta langit bumi ini supaya kamu tu ada ilmu, ilmu bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa. Ya, inilah yang nanti para ulama kita susun dalam ilmu tauhid. Lalu diberitahu salah satu dari sifat yang wajib, yakni yang mesti akal itu tidak boleh terima tidak ada pada Allah, adalah kudrah, kuasa. Tetapi kulli di sini bukan bermakna semua. Kullu dalam bahasa Arab jarang-jarang bermakna semua, kerap kali bermakna sebahagian. Maka ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Di sini zahirnya semua. Tapi kalau kita mengaji ilmu tauhid, diterangkan bahawa kudrah Allah ini ta'alluq, pergantungannya, skupnya, kerjanya hanya dengan yang mungkin, hanya dengan yang boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud.
Itu skop kudrah. Mana misal kata ada sepasang suami isteri berkahwin, adakah suami isteri ini akan punya anak satu masa nanti? Ya, mungkin. Maka menciptakan anak bagi kedua pasangan ini termasuk dalam kudrah Allah. Dapat anak, syukur kepada Allah. Tak dapat anak juga, redha dengan takdir Allah. Tetapi adakah atas nama Allah Ta'ala Maha Berkuasa, maka orang itu berkata, ya, kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah juga berkuasa melahirkan anak? Kadang-kadang orang sampai macam itu. Dia nak confuse kan. Dia tanya kita, adakah kamu beriman Allah Maha Berkuasa? Tentulah kita orang Islam akan jawab, ya. Adakah Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu? Ya, kita jawab, ya. Kalau begitu, adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Takkan kita nak jawab, ya. Itu kan kufur mengatakan Allah beranak. Kalau kita jawab tidak, nanti dia kata, tadi kamu kata Allah Maha Berkuasa, manusia wanita pun boleh beranak, takkan Allah Maha Berkuasa tak boleh beranak? Dia pusing-pusing macam itu. Maka kalau kita belajar tauhid secara lebih terperinci, mudah saja, anak bagi Allah tu mustahil. Kerana anak Allah tentulah Tuhan. Ya, anak kucing kan kucing, anak lembu, dia lembu, anak kambing, kambing. Anak Tuhan, Tuhan. Tuhan selain daripada Allah kan mustahil. Maka perkara yang mustahil tidak termasuk dalam skop kudrah. Kadang-kadang orang-orang yang atheist free thinker, dia tanya soalan, boleh tak Allah Ta'ala berkuasa, tak Allah ciptakan satu batu yang batu itu begitu besar sehingga Allah pun tak berkuasa nak angkat batu, menjadikan batu besar mana pun terangkat? Bukan mungkin. Mengatakan Allah tak berkuasa melakukan perkara yang mungkin, mustahil. Maka tidak timbul isu itu. Atau dia bertanya, kalau Allah Ta'ala Maha Berkuasa, adakah Allah Maha Berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Zat Allah wajibul wujud. Zat Allah mesti ada, bukan mungkin. Makhluk mungkin ada, mungkin tak ada. Allah mesti ada. Maka zat Allah tidak termasuk dalam kudrah. Tak timbul Allah menciptakan zatnya sendiri, kerana zat Allah itu mesti ada. Tapi zahir ayatnya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Diciptakan langit dan bumi ini supaya kamu tahu, ada ilmu bahawa Allah Ta'ala atas segala sesuatu Maha Berkuasa, dan bahawa Allah Ta'ala bi kulli syai' qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Ta'ala meliputi setiap sesuatu itu ilmu Allah. Yang sini kul dengan makna semua. Yang tadi kul dengan makna sebahagian, hanya yang mungkin saja. Yang mustahil dia keluar, yang wajib dia keluar. Bukan wajib syarak ni. Jangan keliru, wajib syarak buat dapat pahala, tak buat berdosa. Macam kita sembahyang fardu maghrib tadi tu wajib, sekira-kira kalau kita tak buat berdosa kita. Tapi wajib yang kita bincang di sini adalah wajib akli, wajib hukum akal. Hukum akal ada 3. Pertama, wajib sesuatu yang akal tidak boleh terima, tak ada. Akal kata mesti ada. Yang kedua, mustahil. Mustahil sebaliknya, sesuatu yang akal tak boleh terima ada, tak mungkin ada, itu mustahil. Dan jaiz. Jaiz kita terjemah harus, sesuatu yang akal boleh terima. Kalau dikatakan ada pun ya, kalau dikatakan tiada pun ya. Contoh kalau satu orang yang tinggalkan rumah dia dalam keadaan kemas elok, sebelum keluar dia telah tutup pintu dan dia pasang mangga. Lalu dia pergi bekerja misalnya, balik dari kerja dia dapati pintu terbuka. Bila dia datang dekat, dia dapati mangga sudah terkopak. Tengok dalam rumah, barang-barang habis berselerak. Apa yang bermain dalam fikiran dia? Iaitu rumah dia telah dipecah masuk. Soalan, macam mana dia tahu? Sedangkan ketika kejadian dia tak nampak, dia tak dengar. Mata dia di tempat kerja, bukan di rumah. Telinga dia di tempat kerja, seluruh diri dia di tempat kerja. Macam mana bila dia balik, dia yakin ada orang sudah pecah masuk rumah dia? Akal boleh tahu. Akal kata kalau tadi pintu tertutup, sekarang terbuka.
Tadi dah pasang mangga, sekarang terkopak. Tadi barang-barang kemas elok, sekarang berselera. Tentulah ada orang sudah buat kerja macam ni. Tentulah ada orang dah buat tu, namanya wajib akli. Sekira-kira kalau dia tanya jiran sebelah dia, bang, tadi masa siang tadi saya pergi kerja, bang, dia perasan tak siapa-siapa pecah masuk rumah saya? Jiran dia cuti tak pergi kerja. Jiran dia jawab, tak, saya tak perasan. Tapi saya ingat dah jadi sendirilah, cik. Oh, dia kata jadi sendiri. Kita dah sudah tengah susah hati, jiran buat lawak kasar macam itu. Dalam hati kita cakap, tak, kan dah jadi sendiri. Itu namanya mustahil. Dia akal tak boleh terima ada benda berubah, tapi berubah dengan sendiri, mustahil. Agak-agak siapa yang buat kerja itu? Boleh jadi tak ada penagih dadah yang buat macam tu, akal kata boleh terima. Boleh jadi tak bukan penagih dadah, tetapi pencuri profesional, boleh jadi juga. Boleh jadi juga bukan penagih dadah, bukan pencuri profesional, tapi ada orang yang dengki, yang khianat pada kita, nak nyusahkan hidup kita, ya boleh jadi. Jadi yang akal boleh terima ya atau tidak, inilah namanya jaiz. Maka inilah 3 hukum akal yang membantu kita dalam akidah. Jadi kalau kudrah, dia hanya ada kaitan dengan yang jaiz, yang mungkin ada, mungkin tak ada. Yang mustahil, jangan tanya. Allah berkuasa tak lahirkan anak, Allah berkuasa tak ciptakan Tuhan lain, tak ada kena-mengena. Tetapi dengan ilmu, wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan supaya kamu tahu bahawa Allah Ta'ala meliputi setiap sesuatu ilmunya, itu tidak terkecuali. Allah tahu yang wajib, yang mesti ada, iaitu zat Allah. Allah tahu yang mustahil, misalnya Tuhan selain daripada Allah, Allah tahu, tak wujud. Dan Allah tahu yang mungkin, segala makhluk ini Allah tahu, yang boleh ada, boleh tak ada. Jadi kalau ilmu memang semua, tidak ada pengecualian. Itu takluk ilmu dengan yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Tapi poin di sini adalah Imam Ghazali rahimahullah taala membawa ayat suci Al-Quran ini untuk membuktikan bahawa langit dan bumi ini diciptakan untuk ilmu. Satu. Wa kafa bi hadhihi al-ayati dalilan ala syarafil ilmi la siyama ilmu tauhid. Memadailah dengan ayat ini menjadi dalil betapa mulianya ilmu, lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Nak ajar tentang kudrah dan ilmu Allah sahaja diciptakan langit dan bumi ini. Baik. Wal ayatu saniyatu qauluhu jalla min qailin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku itu menciptakan makhluk jin dan makhluk manusia itu kecuali mereka itu beribadah kepada aku. Jadi penciptaan ini untuk 2 tujuan, satu ilmu dan satu lagi adalah ibadah. Wa kafa bihi bihadhihi al-ayati dalilan ala syarafil ibadati wa luzumil iqbali 'alaiha. Memadailah, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ayat ini menjadi dalil betapa mulianya ibadah dan kewajipan kita itu fokus kepada ibadah. Qala rahimahullah ta'ala fa'azim amraini humal maqsudu min khalqid daraini fahaqqa lil 'abdi alla yashtaghila illa bihima wa la yat'aba illa lahuma wa la yanzura illa fihima. Maka hendaklah kamu itu membesarkan kedua-dua perkara ini. Kita kalau nak fokus, nak sibuk, nak letih, nak penat, biar kerana ilmu dan kerana ibadah. Jangan kita itu sibuk, penat, letih semata-mata kerana nyanyian, hanya semata-mata kerana sukan, hanya semata-mata kerana hiburan. Jangan. Nak penat boleh, sebab dunia ni memang tempat penat, bukan tempat rehat. Rehat sekali-sekala, tapi banyaknya penat. Tapi biarlah berbaloi penat kita itu, kata Imam Ghazali, hendaklah kamu membesarkan 2 perkara ini. Kedua-duanya itulah menjadi tujuan daripada penciptaan 2 negeri, dunia dan akhirat, dan adalah menjadi satu kewajipan ke atas seorang hamba bahawa dia tidak menyibukkan diri dia kecuali dengan 2 ini.
dengan ilmu dan ibadah, dan janganlah dia berpenat lelah kecuali untuk ilmu dan ibadah, dan janganlah dia itu memandang kecuali dia memandang kepada ilmu dan ibadah. Qala rahimallahu ta'ala wa'lam anna ma siwahuma minal umuri batilun la khaira fihi wa laghwun la hasila lahu. Ketahuilah bahawa yang lain daripada kedua-dua ini, yang tak ada sangkut paut dengan ilmu, yang tak ada sangkut paut dengan ibadah, daripada urusan-urusan itu semuanya adalah batil dan tidak ada kebaikan padanya, dan merupakan perkara yang lara, sia-sia, yang tidak ada hasil. Habis macam tu tak payah bekerja lah kita ustaz. Sembahyang, baca Quran, zikir, wirid je lah, dah kata tak ada kebaikan. Ya, tak payah berkahwin lah kita kalau macam tu. Ya, kita fokus ibadah sajalah. Jangan lupa bahawa ibadah ini ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Sembahyang, zikir, puasa itu ibadah yang khusus. Tetapi bekerja, cari nafkah, cari rezeki yang halal, bernikah kahwin, bagi nafkah pada anak isteri, itu juga ibadah dengan makna yang umum. Tapi ada dua syarat. Pertama, mestilah dilakukan dengan cara yang betul. Jangan cari rezeki yang haram, jangan menipu orang, jangan rasuah, jangan peras ugut dan sebagainya. Dan yang kedua, niat mestilah ikhlas. Jangan niat keluar tu supaya aku kaya, orang puji aku boleh sombong dengan orang, aku boleh menzalimi orang. Ya, tak boleh. Aku cari rezeki ni supaya aku tak perlu meminta-minta kepada orang, supaya aku dapat rezeki yang halal, dapat penuhi tanggungjawab nafkah. Macam itu dalam satu hadis Nabi SAW memberitahu orang yang keluar mencari rezeki untuk menjaga diri dari meminta-minta, untuk memberi kepada ibu bapa atau menyara ahli keluarga, wahwa fi sabilillah. Orang ini dianggap sedang berjuang pada jalan Allah. Qala rahimallahu ta'ala fa idza alimta dzalika fa'lam anna al-ilma asyraful jawharaini wa afdaluhuma. Jadi setelah kamu dah tahu yang demikian, jadi kamu tahu bahawa ilmu dan ibadah ni berharga, kerana ilmu dan ibadahlah diciptakan langit dan bumi, kerana ilmu dan ibadahlah diciptakan jin dan manusia, maka hendaklah kamu ketahui juga bahawa ilmu itu yang terlebih mulia daripada kedua-duanya. Dua-dua itu mulia, ilmu mulia, ibadah mulia. Tapi kalau kita banding antara dua ini, ilmu itu lebih mulia dan lebih afdal. Mana dalil? Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fadlal 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Sesungguhnya kelebihan seorang alim, orang yang ada ilmu, berbanding dengan seorang abid yang ahli ibadah tapi tak ada ilmu. Ya, apa kelebihannya? Seumpama kelebihan saya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbanding yang paling rendah di kalangan umat saya. Cari orang yang paling koman lah, yang paling low lah dalam umat Nabi dengan Nabi SAW, seolah-olah itulah bandingan satu orang yang alim dengan orang yang sekadar abid tetapi tidak alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nazratun ila al-alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Satu pandangan ke wajah orang alim itu terlebih kasih kepadaku berbanding dengan ibadah 1 tahun, puasa dan qiyamnya. Yang sunat-sunat lah, yang wajib itu memang kena buat. Mana orang tu kalau dia rajin ibadah, sembahyang sunatnya, puasa sunatnya, berbanding dengan satu pandangan ke wajah orang alim, maka satu pandangan ke wajah orang alim itu lebih disukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu ada konsep yang dikatakan rabitah tu. Kadang-kadang yang tu pun mereka nak syirikkan juga. Kan orang-orang ahli tarikat, sebelum dia mulakan zikir, dia amalkan rabitah. Sebelum berzikir, dia membayangkan wajah guru dia. Mana boleh syirik? Syirik apa? Syirik itu menuhankan selain daripada Allah. Membayangkan makhluk itu bukan menyembah lain daripada Allah. Apa tujuan kamu membayangkan wajah guru?
Kerana guru ini orang yang soleh, membawa satu kesan kebaikan, sebagaimana wajah orang alim itu lebih baik kita memandang berbanding ibadah-ibadah sunat yang dilakukan selama setahun. Memandang wajah orang soleh itu ada kesan, tapi kadang-kadang guru bukan selalu depan kita. Makanya itu dibayangkan sebelum berzikir. Tapi tujuan berzikir bukan untuk ingat guru, tapi untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang kecil seperti kitab Hidayatus Subyan, hidayah kepada kanak-kanak, kalau tidak silap saya ingat mengaji dengan ayah dahulu, ada disebutkan antara perkara yang bagus dilakukan sebelum solat untuk membantu khusyuk. Tujuannya khusyuk adalah kita membayangkan kita bersolat bersama dengan orang-orang alim, orang-orang soleh. Itu membantu kita itu khusyuk. Kalau kita pengalaman kita kalau ada orang alim, orang soleh, kita sembahyang sebelah dia, biasanya kita lebih fokus berbanding dalam keadaan yang lain. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asyafi ahli jannah. Satu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tidak mahukah aku menunjukkan kepada kamu semulia-mulia ahli syurga? Qalu bala ya Rasulullah. Lalu para sahabat menjawab, bahkan tentulah ya Rasulullah, tunjuklah kepada kami. Qala hum ulama ummati. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, semulia ahli syurga itu adalah ulama di kalangan umatku. Fabana laka anna al-ilma ashrafa jawharan min al-ibadati, walakin la budda lil abdi min al-ibadati ma'al ilmi, wa illa kana ilmuhu haba'an mansura. Diingatkan lagi, sebab manusia ini mudah terpedaya. Kadang-kadang bila cerita kelebihan ilmu, maka dia hanya fokus pada ilmu, amal tak ada. Fokus jadi orang yang pandai, banyak maklumat dalam kepala, taat tak ada. Lalu Imam Ghazali peringatkan kembali, jelas bagi kamu bahawa ilmu itu merupakan yang terlebih mulia permata berbanding dengan ibadah. Akan tetapi tidak dapat tidak bagi seorang hamba itu melakukan ibadah berserta dengan ilmu. Kalau tidak, ilmunya itu umpama debu yang berterbangan, tak ada harga. Sebab disebutkan al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu kalau tanpa amal boleh diibaratkan umpama pohon yang tidak ada buah. Rugilah. Tapi kalau tak ada pohon, ya memang tak ada buah lah. Tapi kalau sudah ada pohon pun buah tak ada, rugi. Fa'inal ilma bimanzilati asyajarati wal ibadata bimanzilati thamaratin min thamaratiha. Kerana sesungguhnya ilmu itu menempati seperti sepohon pokok, dan ibadah itu menempati seperti buah daripada buah-buahannya. Fasyarafu lisyajarati idhiyal aslu lakinil intifa'u bima yahsulu bi thamaratiha. Cantik ya perbandingan Ibn Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemuliaan itu bagi pokok tadi. Saya dulu ni kita diterol dengan tajuk pokok. Katanya kita bagi orang minta dengan pokok. Ini fitnah, wa'iyyazubillah. Yang kita pegang boleh minta dengan wali Allah tanpa ada beza ketika masih hidup atau mati. Itu saja isu. Ya, minta dengan pokok itu sepakat, tidak disyariatkan. Tapi apa yang dimaksudkan mulia pokok ni? Kan dia diterol pula. Ustaz kata pokok mulia. Mulia pokok yang dimaksudkan di sini adalah ilmu. Kerana ilmu itu asal dan mengambil manfaat dengan yang telah hasil daripada buahnya. Itu adalah amal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.